dan qat'is sujud. Jenis kedua, dia kata di dalam Al-Quran dan Sunnah ada ahkam, perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang mana perintah itu datang dalam keadaan ibham dan ijmal. Ibham ni makna masih samar, masih tak jelas. Perintah-perintah Allah Ta'ala yang masih tak jelas. Istilah disebut apa? Ijmal dan ibham, masih sama-sama. Dan terdapat juga perintah-perintah yang mana terdapat, dia panggil ta'aruf adillah. Terdapat kontradik di antara perintah-perintah tadi. Berselisih secara zahirnya. Contoh dalam Al-Quran sebut wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Bagi wanita yang telah ditalak itu hendaklah menahan dirinya sebanyak 3 quru. Quran kata salasata quru. 3 quru. Wanita yang telah ditalak itu tak boleh nak kahwin apa, melainkan dia kena tahan diri dia daripada berkahwin dan sebagainya selama 3 quru. Salasata quru. Jadi Al-Quran mari dengan lafaz quru. Jadi orang belajar, kalaulah kita hanya semata-mata belajar bahasa Arab, belik kitab-kitab lorah kamus bahasa Arab, kita cari perkataan quru. Quru keluar 2 perkataan. Quru dengan makna haid, quru dengan makna suci. Jadi dua-dua makna ada quru ni. Dia lafaz mushtarak di antara suci dan haid. Berkongsi makna di antara apa itu suci dan haid. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah lafaz mubham, lafaz yang sama-sama. Jadi kita sebagai orang awam ni tak boleh nak tentukan wanita yang ditalak tadi adakah dia kena menahan diri selama 3 tuhur, 3 suci, ataupun 3 kali suci, ataupun 3 kali haid. Faham tak? Jadi siapa yang menentukan perkara ini? Para a'immah, para ulama-ulama muktabar, para imam-imam mazhab lah yang menentukan perkara ini, sama ada 3 kali suci ataupun 3 kali haid. Faham tak? Demikian juga contoh yang lain dalam hadis ada datang, dalam hadis ada menyebut lafaz berbunyi la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. La salata, tidak sah solah bagi orang yang tidak baca Fatihatul kitab. Semayang tak baca Fatihah tak sah. Itu datang dalam hadis. Kemudian yang mana secara zahir kita faham bahawa qiraatul Fatihah itu adalah wajib. Kalau tak baca Fatihah tak sah. Itulah yang kita ambil dalam mazhab Syafi'i. Faham tak? Maknanya kepada imam ataupun kepada makmum, sama ada munfarid semayang seorang ataupun semayang beramai, Al-Fatihah itu adalah fardu. Tapi datang pula hadis yang kedua yang berbunyi man kana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraatun. Barang siapa yang semayang secara berjemaah ada baginya imam, maka qiraah imam, bacaan Fatihah imam itu adalah bacaan dia juga. Maknanya dalam hadis ini kita faham taqaza daripada hadis, kita fahami bahawa imam akan menanggung segala bacaan makmum. Dan itu yang diambil oleh mazhab Hanafi. Faham tak? Jadi 2 hadis yang kontradik. Secara zahirnya kita nampak macam tu. Jadi apa yang berlaku? Bagaimana cara untuk merafakkan, untuk menghilangkan 2 hadis yang kontra ini? Cara pertama, kita jadikan hadis yang pertama, man lam yaqra' bi Fatihatil kitab, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Kita ambil hadis asal, kita jadikan hadis yang asal. Kemudian hadis yang kedua, man kana lahu imamu, bagi siapa yang ada imam maka bacaan imam itu bacaan bagi dia. Kita kata pada hadis yang kedua itu untuk siapa? Untuk bacaan surah selepas Fatihah. Qul huwallahu kuliah, lepas Fatihah kan ada bacaan surah. Bagi kita itu sunat saja. Kan bacaan surah itu kita kata tanggung kepada apa? Kita tanggung kepada bacaan surah. Mana asalnya Fatihah kena baca. Tapi hadis kedua, barang siapa ada imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan baginya. Mana imam tanggung, imam hanya tanggung bacaan surah saja. Adapun Al-Fatihah tetap wajib bagi kita. Faham tak? Itu cara yang pertama. Ataupun cara yang kedua, kita kata macam ni, seperti yang cara pertama yang diikhtiarkan oleh mazhab Syafi'i lah. Ataupun cara yang kedua, kita kata hadis yang kedua itulah asal.
Ini cara yang diikhtiarkan oleh mazhab Hanafi. Hadis yang kedua itu asal. Maknanya siapa yang semayang, maka kiraat imam, bacaan imam itu adalah bacaan bagi makmum. Maka makmum bila semayang tak perlu lagi baca Fatihah. Kenapa? Telah ditanggung oleh imam. Kita anggap hadis yang kedua itu sebagai asal. Hadis yang kedua sebagai asal, dan hadis yang pertama itu khitab dia hanya kepada imam dan orang yang semayang munfarid, orang yang semayang sendiri. Faham tak? Maknanya bagi imam wajib dia baca Fatihah. Dan orang yang semayang sendiri, semayang zuhur asar kat rumah, imam mana lagi nak tanggung, dia semayang sendiri. Maka kita tanggung kepada hadis yang pertama itu adalah bagi imam dan bagi siapa? Munfarid, orang yang bersemayang bersendirian. Maka hilanglah ta'arus. Hilanglah kontra